Yang berhormat Parit Buntah. Tuan Speaker, saya nak tumpukan 5 minit ini kepada isu dasar saja. Adapun apa yang berlaku di keliling kita itu kita tak payah bincang sebab nampak jelas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Jelas nampak apa yang berlaku di Baling, di Yan dan sebelumnya di Pahang sebagainya. Cuma saya nak minta kepada menteri dari segi kerangka berfikir untuk kita mengatasi isu alam sekitar ini. Pertama, saya rasa tak lengkap kalau kita tidak melihat isu alam sekitar ini dalam satu kerangka yang lebih besar. Contohnya saya menyatakan banyak kasus ataupun kes yang melibatkan ladang hutan di dalam hutan simpanan kekal. Semuanya adalah terdorong atas ekonomi. Semuanya terdorong atas pendapatan. Semuanya terdorong atas perlukan sumber. I think itu dia punya crux of the problem. Tapi kalau kita tidak ada satu pemikiran yang lebih luas dalam konteks alam sekitar ini, maka kita akan bersifat secara reaktif, bukan proaktif. So contoh, Klausa 11, Section 11 menyatakan kalau dulu yang sebelum dipindah, Alhamdulillah lah. Tapi dari segi nak contohnya kita ni hanya reaktif. Dulu kalau kata hutan simpang kekal ni, kalau nak buat ladang hutan, jika ada kepentingan ekonomi, didahulukan. Maka boleh kita buat. So sekarang you dah ganti, very good, Alhamdulillah. Tapi apakah kita berterusan begini dalam konteks kita bersifat reaksi kepada dah balak dah jatuh, orang dah mati, lepas itu dah banjir besar, kita kena tukar ni, kita kena buat lebih baik. So, saya rasa pemikiran ini sangat penting khususnya kepada pembuat dasar. Saya mencadangkan dalam konteks keperluan ekonomi, untuk memastikan alam sekitar ini terpelihara, kita kena melaksanakan dasar ESG, Environmental, Social and Governance. Apa saja dasar kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan, kalau nakkan hasil atau segalanya, mesti letak dalam kerangka environment, social and governance. Apa yang berlaku di negeri-negeri yang gondol hutan, bahasa sedapnya nyah hutan lah, tapi sebenarnya gondol dan pajak, ya, kerana nak balak dan sebagainya. Akhirnya, tidak ada kriteria ESG di sana. Environmental, elak. Social, soal orang asli, orang asal di situ tidak diambil kira. Governance, macam mana keputusan dibuat. Baguslah Section 11 kata sekarang kena buat pendengaran awam, kena buat. Itu very good, Alhamdulillah. Tapi saya menjangkakan di hadapan ini, kita akan berdepan dengan satu lagi musibah yang lebih besar, iaitu musibah environmental. Ya? Kalau tidak ada satu dasar yang lebih pencerahan proaktif dalam, saya tidak ada masa, saya takut sikit-sikit je, Wabi. Menyokong Wabi. Saya tahu, saya memang cakap saya siapa bantah-bantah. Jadi maksudnya saya nak menyatakan kalau ESG ini tidak dilaksanakan dengan serius, you bawalah dasar perhutanan Malaysia yang baru ni dilancarkan pada tahun 2021. Dasar perhutanan Malaysia yang bercakap tentang spine, apa nama dia tu? Lupa dah nak sebut nama dia. Apa spine? Central Forest Spine itu tidak akan dapat dilaksanakan kalau tidak ada dasar environmental, social and governance yang lebih tertumpu kepada soal ekonomi. Jadi masalah kita sekarang campur dengan tidak ada dasar yang lebih dinamik dalam konteks ESG, yang saya tak nampak seriusnya kerajaan persekutuan maupun negeri untuk melaksanakannya, dan satu lagi kerakusan manusia. Yang ni YB Menteri sedia maklum, manusia rakus. Bagi kat dia tanah untuk nak buat peladangan hutan, habis dia tebang semua pokok, cuci bersih. Dia ceroboh pula lagi apa hak yang telah diberikan. So semua ini kita kena letak dalam kerangka yang lebih besar. Satu, isu dasar yang lebih proaktif dalam konteks ekonomi, iaitu ESG. Dan saya minta diberi penjelasan, ada ke tidak panduan ESG di dalam kita nak merangkakan keperluan ekonomi dan sebagainya. Dan yang kedua ialah kerakusan manusia. Dan apa yang kita tengok di Baling, apa yang kita tengok di Gunung Inas, apa yang kita tengok di Sungai Semantan, yang merupakan tempat turunnya semua bala bencana ini, kerana penggondolan yang kerana rakusnya manusia.
Kita tidak nafikan kita memerlukan Minta rumuskan, keperluan YB. ini. Rumuskan. Baik. Kita tidak nafikan kita memerlukan keperluan ini, tetapi di mana pula soal selektif pembalakan yang secara terpilih? Pokok mana yang boleh, pokok mana yang tak boleh? Bagi saya jawapan, mana ada orang yang hutan balak dia potong ni dia ikut semua kriteria ni? Tak ada. Itu tak campur lagi kerajaan negeri yang tidak serius sehingga menyebabkan perkara ini menjadi masalah. Hari ini kita bercakap tentang Baling, kita bercakap tentang Pahang, kita bercakap tentang di Kedah, maka di Kelantan, negeri yang berhormat sendiri, ini semua adalah gara-gara tidak ada satu dasar yang lebih proaktif dan kerana kerakusan manusia. Saya mohon penjelasan ESG ini supaya kita tenang bahawa adanya satu rangka yang lebih besar daripada sekadar yang kita bincangkan. Sekian, terima kasih, Terima kasih. Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Parit Bunta. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tebrau.